Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saja berbuat serius pula. Okey, kita tunggu dulu sekejap. Saya akan menceritakan sedikit perkembangan terlatest. Kita nak bercerita apa yang perlu diceritakan, apa yang patut diceritakan. Okey. Sebenarnya apa yang tengah berlaku dalam negara kita, bagus juga. COVID-19. Kita nak bincang mengenai COVID-19 yang mana saya telah bercakap awal lagi. Kalau you all tengok saya punya COVID-19 seawal Januari kan. Seawal Januari. Masa kes tak tinggi lagi. Saya kata apa? COVID-19 adalah coronavirus adalah benda yang patut kita risaukan. Tuan-tuan semua ni sekarang ni tak apalah, tolaklah. Siapa yang tak tengok lagi, sila tengok saya punya penerangan mengenai coronavirus yang saya slot sama dengan MRSM tu. So saya nak bercakap sikit mengenai apa yang tengah berlaku sekarang ni. Apa yang sedang berlaku sekarang ni mungkin boleh counter check dengan apa yang saya sampaikan. Masalah-masalah yang bakal berlaku, masalah-masalah yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku dalam next line. Okey, saya mohon semua pay attention kepada sekarang. Apa-apa pun, bila kita bercakap mengenai penyakit-penyakit berjangkit, kita mesti very clear atas sebab, asbab dan siapa yang penentu penyebab kepada jangkitan. Okey, pertama sekali kita ulang sekali lagi. Saya dapat banyak mesej di sini mengenai coronavirus. Coronavirus bermula di Wuhan. Itu pertama. Coronavirus juga dikenali sebagai crown virus. That's why nama dia corona. Coronavirus Wuhan, saya ulang, dia tak sama dengan SARS atau MERS-CoV. Dia adalah novel virus. Maksudnya virus yang baru daripada adik-beradik coronavirus. Dalam banyak-banyak Melayu, keluar seorang Melayu daripada Pulau Pangkor namanya. Dan rupa dia lain. Kecil mungkin. Jadi Melayu Pangkor. Contoh. Jadi bila kita kata sekarang ni, kita tengok trend. Trend coronavirus sekarang ni, satu dunia dah kena. Mula-mula saya kata kat you all patut panik. Tapi follow KKM. Saya kata patut panik. Tak kala coronavirus establish infection, human to human infection, you all patut panik. Waalaikumsalam. You all patut panik. Kenapa? Kerana coronavirus dikenali dengan kegarangan dia. Coronavirus menyebabkan sindrom acute respiratory arrest atau severe acute respiratory syndrome. Okay? Dan coronavirus juga yang menyebabkan MERS-CoV. Yang dua-dua ni kematian dia setinggi 30%. Okay. Akan tetapi coronavirus MERS-CoV atau SARS, human to human transmission tidak berlaku dengan begitu successful. Maksudnya antara human to human, dia manusia kepada manusia yang lain, dia boleh berlaku tapi tak sukses. Tak serupa Wuhan coronavirus. Okey. Daripada bulan 2, bulan 1 sampai sekarang, bulan 1 saya rasa, okey, bulan 2 sampai sekarang, dia telah menunjukkan satu movement yang agak cantik. Saya kena cantik pasal apa? Dia bermula antara binatang kepada penduduk Wuhan yang kemudiannya kepada turis di Wuhan pergi berjalan, masa Chinese New Year balik kampung, lepas tu balik dan berjalan. Dalam data ni, dia telah menstablekan diri dia dan menunjukkan antara manusia kepada manusia adalah well established. Itu pertama sekali. Maksudnya human to human transmission dah established. Waalaikumsalam Dibah. So apabila kita kata human to human transmission established, kita dari segi saintifik atau saintis mencari PL pertama sekali mengenali coronavirus ni. So apa ini coronavirus yang sekarang ni yang tengah berlaku? Coronavirus sekarang ini
sekarang ini bersaiz lebih kecil daripada coronavirus yang biasa. Itu pertama. Lalu, expert daripada US kata, no point kita pakai mask. Seorang tanya kat saya, apa pandangan doktor? Mask ni sebenarnya untuk orang-orang yang batuk, bukan untuk orang-orang yang sihat. Orang-orang batuk, pakailah mask. Kalau semua nak pakai mask, sesuai. Orang pergi meniaga mask daripada RM5 jadi RM7. Jadi, you all kena ingat bahawa mask dipakai oleh orang tak sihat, bukan oleh orang sihat. Kemudian, dia bersaiz kecil. Bila bersaiz kecil, you all pakai N95 pun, dia tetap boleh lepas. Yang ketiga, dia juga, masalahnya pada pemilihan awal, kita tak mengenali dia kan, kita tak kenal maka tak cinta. So, bila kita kata, dia bermula dengan, kita kata 7 hari je hidup dia. Kemudian dia naik kepada 14 hari. Sekarang ada suggestion sampai 21 hari. Jadi, data ni, pasal selagi dia tak betul-betul plateau, tak sampai hit peak, maksudnya bermula daripada Wuhan kepada Jepun kepada Korea kepada Itali, kepada UK, kepada semua negara, Malaysia, Singapura, Bangkok, Thailand, dan semua sekarang dah mula, majoriti negara sekarang seluruh dunia mempunyai kes, automatically sifat virus tu akan berubah pasal dia boleh jadi mutate. Dia boleh menjadi PL yang lain. Okey, daripada satu sopan ataupun ganas, dia menjadi agak sopan, ada dua ganas. Jadi sekarang ini pasal tu kita tengok ada dua, bila latest punya research mengatakan coronavirus ni ada dua strain. Satu L, satu S. Satu garang, satu dia hanya buat jangkitan, tapi tak ada symptoms. Dan bila kita tengok data, kebanyakannya penyakit yang melibatkan COVID-19, dia melibatkan 40% sahaja yang datang dengan demam. Tapi adakah salah bila hospital screen temperature semua? Tak salah. Tapi harus diingat itu adalah salah satu cara untuk kita screen. Tapi ada lagi 60% yang boleh lepas keluar. Jadi, orang-orang yang di luar ni, yang pergi berjalan. Pertama, yang pergi berjalan ke Wuhan, ke China atau 5 negara yang di negara kita dah highlightkan. Iran, China, Korea, Jepun dan Italy. Mesti declare lah. Janganlah tak declare. Pasal korang tak declare, tengok. Baru ni, bank negara, official daripada Uda Holding, dah. Khazanah, dah. Dah tahu pergi China, declare lah nak pergi berjalan merayau, semua jadi susah. Tutup hospital lah, tutup bank lah. Pasal itu sifat tak ada tanggungjawab. Pasal dah tahu dah berjalan ke tempat-tempat yang ada risiko, you all kenalah ambil tindakan. Declare, government dah KKM dah keluar dah prosedur. Duduk diam-diam di rumah selama 14 hari. Buat apa nak pergi jalan? Sebenarnya coronavirus ni disebabkan melalui pernafasan dan juga pemakanan atau persentuhan. Jadi, semua benda tu melibatkan hand washing ataupun disinfectant area. Itu saja. Dan memang, saya faham banyak orang, kita batuk, kita tak nak pakai mask. Kita harap orang sihat yang pakai mask. Sebenarnya orang sihat pakai mask, dia tak selesa. Buka. Jadi, sepatutnya, pakai mask, orang yang tak sihat lah. Pasal dia memang tak sihat. Kenapa nak suruh orang sihat pakai mask? Okey? Saya harap menjawab. Pasal kerana ketidakpahaman terhadap penyakit atau sifat tak ada tanggungjawab akan menyebabkan problem pada semua orang. Untuk rawatan, COVID-19 tak ada rawatan khusus. Masih lagi symptomatic treatment. Walaupun ada antiviral dalam testing. Jadi, tapi kat Malaysia, majority recovered spontaneously. Pasal dia memang virus. Dan kematian melibatkan hanya orang dewasa, bukan kanak-kanak. Setakat ni, hanya orang dewasa berumur 35 ke atas kalau saya tak silap, berbanding dengan budak-budak kecil. So, langkah pencegahan macam saya kata, basuh tangan, tutup hidung bila batuk kan. Macam tu lah, buang tisu dekat ni. Semua ni perlu dia jaga kebersihan lah sebenarnya. So, jangan merayau. Ni nak berkumpul konon-konon Muafakat Nasional ke pasal menang nak pergi ceramah tunjuk Muafakat Nasional. Yang Pakatan Harapan tu nak juga berceramah kenapa perlu Muafakat Nasional. Tafadhol masykurah, pergi bawa seorang kena semua pada muka korang. Duduk rumah diam-diam.
Kalau tak nanti dah kena. Macam ni lah. Pasal satu kes, dah 10 hari tu tak ada kes. Pasal satu kes balik pada China, Khazanah, tak. Terus ada 26 kes. Jadi sifat ni, maaf cakap, you all dah pergi tempat yang kita katakan high risk. You all duduk diam-diam. Sampai 14 hari clear. Barulah you all pergi nak merayau. Biarpun menteri tu langkah threaten ke apa, berjangkit dekat dia orang sekarang. Menteri korang juga tau. Ya, kalau langkah threaten, langkah mayat tak korang. Jangan main-main. Pasal menteri kita semua muda-muda ke? Menteri KJ je muda bayar saya. Yang lain semua tua. Majoriti kalau kena coronavirus, sadaqallahul azim. So kalau sayang kat pemimpin korang tu, duduk diam-diam. Okey? Apa lagi nak tanya soalan? Lupa pula, dah nak marah lupa. Okey? Kepada tadi soalan apa tadi? Soalan tadi virus boleh sembuh, virus tak boleh sembuh, virus ni akan hilang sendiri. Okey. Virus ni bila dah ada, katakan dia declare negatif, sebenarnya virus akan stay dekat dalam hidung. Dia bukan negatif tu kita screen negatif. Tapi dia boleh stay dalam hidung, dia jadi carrier pula. That's why kita kata dalam studies dia tunjuk negatif, dia screen tiba-tiba positif balik. Dekat Japan kan, lepas 5 hari dia screen balik. Itu memang boleh jadi positif balik. Jadi itu bukan perkara yang luar biasa pasal melibatkan hidung. Dia duduk dalam tu diam-diam. Okey. Jadi saya harap menjawab persoalan sekarang ni. Pasal semua sifat tanggungjawab tak ada. Nak bagi sebar macam China, pergilah sebar. Okey, virus ni tak boleh detect immediate ke? Macam 26 Januari tu, perjalanan ni Januari. Sekarang boleh dapat. Kerana itulah saya kata, Ashraf, pasal virus ni virus yang baru. Bila dia virus yang baru, kita tak tahu berapa lama dia stay tau. Pada mula-mula kita kata dia 7 hari. Lepas tu dia pergi 14 hari. Mula-mula kita kata demam, lepas tu 7. Sekarang ni rupanya dia ada karakter pula. 7 hari demam, hari ke-14 boleh demam. Sekarang ni yang dalam kes yang 26 Januari tu pula, tiba-tiba lepas 24 hari pula dia ada symptoms. Jadi bukan salah siapa-siapa. Tapi memang kita kenal coronavirus, dia agak garang. That's why bila WHO declare kepada pandemik ataupun emergencies, global emergencies, pasal dia tahu dia tak boleh nak contain. Dia tak boleh nak contain. Nak contain dari segi kalau dia spread, automatically semua akan kena. Kesudahan ini yang berlaku dan dia mengaku salah. WHO mengaku salah pasal mula-mula dia rasa tak patut ambil tindakan walaupun perlahan-lahan. Tapi airborne punya penyakit senang. Semua kena. Jadi macam mana nak contain? So, ada satu tahap yang mana pandangan saya, ada satu tahap yang mana semua orang akan expose. Jadi, yang paling penting untuk menjaga diri adalah membasuh tangan dan makan proper. Jangan pergi berkumpul di tempat luar. Wa ima ada tapi saya masih berpandangan selagi kita tak kontak dengan orang-orang luar. Tapi orang yang datang tu lah, macam kita healthcare personnel tu lain lah. Tapi sesiapa yang pergi ke negara-negara yang dah pernah kena, datanglah kepada proper channel. Janganlah pergi pergi berjalan, pergi berkejap. Tak semestinya. Mungkin dia attack peak, cuma berbeza antibody budak dan antibody orang dewasa. Dia punya respon. Jadi, because bila kita sebut virus, dia bercakap pasal reseptor. Ada kematangan reseptor tertentu dalam adult yang boleh respon terhadap virus itu, symptoms to appear. Tapi ada juga pediatrik ni, pasal dia dalam kes coronavirus, kita bercakap mengenai ACE receptor di paru-paru. So, kalau paru-paru kan dia putus tadi. Okey? Body terhasil apabila expose terhadap virus. Virus tak dapat exposure yang betul, dia tak adalah level antibody. Jadi sebenarnya kematangan sistem kompetitif lain cara kerja. Lain ni. Okey tuan-tuan, saya mohon maaf line tak berapa cantik. Jadi saya harap saya menjawab. Cara pengajaran kita, jangan sibuk nak pergi buat mana-mana, duduk rumah dan diam, jaga anak, jaga orang tua-tua kita. Tak ada vaksin, tak ada ubat, self quarantine, ada kenduri, pergi makan balik, especially ujung bulan ni, minggu ni banyak, cuti sekolah minggu depan banyak orang Melayu kahwin. Orang Melayu saya tak risau sangat, tapi geng-geng rakyat lepas tutup tu nasib korang lah, aku tak tahulah korang buat apa sebenarnya. Tapi apa-apa pun follow KKM. Follow KKM punya guideline. Datuk DG kita berusaha untuk menjadikan supaya tak panik. Tak perlu ikut Iran tutup sekolah semua as long as kita jaga kebersihan. Selagi tak ada local establishment jangkitan, insya-Allah tak ada apa masalah. Jadi saya doakan semua sihat sejahtera
Jaga diri, support kami di tabungkasih.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.